Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, kita boleh berjumpa kembali pada hari ini. Kita akan bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa teduh di hadapan Tuhan untuk bersama mempersiapkan memasuki ibadah pada hari ini. Kebaktian umum pada hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita berikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Terpujilah Nama Yesus. Bait yang pertama, kedua, ketiga, interlude, kemudian bait yang keempat. Sembahkan mahkota
pembimbing kita pada minggu hari ini diambil dari Mazmur Daud nomor yang ke-15 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Kau boleh berikan kepada kami semua. Kau mengizinkan kami untuk masuk dalam peristirahatan kami di hari Sabat ini Tuhan. Kau memberikan kami hak istimewa untuk kami dapat merenungkan, untuk kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Saat ini kami juga menyerahkan Tuhan untuk ibadah yang kami jalani ini, yang masih secara online ini. Biarlah jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing, mereka juga dengan hikmat, dengan kusyuk mereka dapat menyambut firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat akan saudara-saudara seiman kami, mereka yang telah jenuh, mereka yang telah bosan mengikuti akan ibadah online ini, dan yang Kau bangkitkan semangat mereka kembali. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini, kami juga mohon kepadamu, ampuni setiap kesalahan-kesalahan kami, apa yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan tutur kata kami, dengan perbuatan kami. Engkau yang penuh kasih, Engkau yang maha pengampun, mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bersama-sama dengan umat percaya di segala tempat dan abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ada rasa aman, tentram, tatkala ada tangan yang teguh, yaitu tangan Tuhan, yang menggenggam kita, tangan yang selalu menopang kita, sehingga kita tidak tergoyahkan. Mari kita bersama-sama pujikan, Ia melindungi jiwaku. Yang ajaib, Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Dia genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh. Ia menggenggamku dalam tangan menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ia bimbingku sepanjang hidup. Ia bimbingku sepanjang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib. Yesus Ia menanggung Kristus semua beban. Juru Selamat yang ajaib, Ia menanggung semua
anugerah-Nya diberikan setiap saat. Anugerah-Nya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi hatiku. Bila ku diangkatnya, ku puji Dia, mulia bagi penebusku. Yang menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ya bimbingku sepanjang hidup. Ya bimbingku sepanjang hidup. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Kau boleh berikan kepada kami, untuk kami dapat menyampaikan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, negara Indonesia ini, di mana kami tinggal, di mana kami bebas beribadah, yang saat ini mengalami penyebaran COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berbelas kasih kepada negara kami, Engkau sendiri yang akan memberikan bijaksana kepada pimpinan negara ini, baik dalam tingkat presiden maupun sampai ke tingkat bawah. Kayaknya mereka mempunyai satu tujuan untuk dapat menanggulangi COVID-19 ini bersama-sama dengan rakyat, bahu-membahu, untuk kami juga dapat membantu pemerintah. Kiranya Engkau sendiri akan pimpin Tuhan, juga untuk para medis, untuk staf-staf semua, mereka yang berada di garda depan dalam penanggulangan COVID ini. Kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan yang prima bagi mereka, Engkau berikan kesabaran bagi mereka dalam merawat pasien-pasien, Engkau berikan ketenangan hati kepada mereka. Juga kami menyerahkan untuk APD yang digunakan untuk mereka. Kiranya Engkau sendiri akan sediakan bagi mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pihak gereja, di mana gereja dapat berperan aktif dalam penanggulangan COVID ini Tuhan, dengan mematuhi setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini kami juga menyerahkan Tuhan untuk gereja kami yang selama ini masih ibadah secara online. Kerinduan kami Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama, berhimpun bersama-sama di gereja ini memuji memuliakan nama-Mu. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami Tuhan. Bila memang ini yang terbaik, biarlah kami dapat juga menjalani semuanya ini dengan sukacita, dengan hikmat kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk program-program gereja ini Tuhan, khususnya program Natal yang mungkin juga akan dilakukan secara online. Biarlah Engkau sendiri akan pimpin, biarlah ibadah secara online ini tidak mengurangi hikmat kami, tidak mengurangi kerinduan kami untuk kami dapat mengabarkan berita sukacita Natal ini kepada dunia ini. Saat ini kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudari seiman kami, mereka yang mungkin jenuh, mungkin mereka bosan juga karena beribadah secara online. Engkau berikan semangat kepada mereka, Engkau tilik mereka, Engkau bangkitkan untuk terus berkobar-kobar akan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam kesusahan, mereka yang telah undur, kiranya Engkau sendiri akan membangkitkan mereka Tuhan, bangkitkan semangat mereka untuk terus rindu akan kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan yang pada minggu hari ini disampaikan oleh Pendeta Aswin Wijaya dengan tema firman menjadi daging. Biarlah kita dapat mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang subur, siap ditanami firman Tuhan. Mari kita pujikan Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran, kebenaran yang menyelamatkan kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalaupun hidup, biarlah hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Tetap menyembah
Shalom Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, jemaat di Kalam Kudus, seluruh Nusantara. 亲爱的主内，全印尼的弟兄姐妹们，大家平安， Selamat pagi, 大家早上好。 kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. 我们一起来聆听神的话语， Mari kita masuk di dalam doa. 我们来开始祷告。 Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh menyampaikan firman-Mu, boleh bersama-sama belajar firman-Mu. 感谢神，我们可以一起来聆听神的话语，来学习神的话语。 Dan secara khusus kami jemaat-Mu Kalam Kudus yang berkumpul dari seluruh Nusantara. 特别是我们印尼全部的、全体的、全国的会友们一起聚集来聆听。 Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami sekalian. 感谢神的看顾与保守。 Karena secara khusus khotbah hari ini, khususnya di bulan Oktober, kami sedang memperingati Hari Reformasi. 因为在这个10月里面呢，我们要纪念圣经改革归正的日子。 Sertai kami dan berkati seluruh khotbah yang akan disampaikan ini. 也一切我们所要传讲的信息， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dari Injil Yohanes pasal 1. 我们来看我们的圣经，在约翰福音第1章， Khusus ayat 1 dan ayat 14. 从第1章第1节跟第4节、14节。 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. 约翰福音第1章第1节、14节。 Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 太初有道，道与神同在，道就是神。 Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。 Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. 今天早上我们读圣经就到这为止。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini di dalam rangka memperingati Hari Reformasi, 今天早上呢，我们要纪念 kami 改 akan 正归正的日子。 menyampaikan sebuah tema, yaitu firman menjadi daging. 我们要讲的是呢，道成了肉身。 Dan berkenaan dengan Hari Reformasi, kami akan sampaikan tentang sola gratia, sola scriptura. 所以呢，今天我们要传讲就是呢，唯有读圣经。 Bapak Ibu Saudara sekalian, di Hari Reformasi kita sudah 503 tahun. 这个呢，改革归正的日子已经有503年了， Yaitu ketika pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. 就是在1917年5月31日。 Dan ini 说了不是5月，10月31日。 dan ini sudah 503 tahun Bapak Ibu. 所以已经503年了。 Dan perlu kita peringati Hari Reformasi ini karena sangat penting bagi gereja. 在教会方面呢，这个日子是非常重要的日子。 Nah, khususnya berkenaan dengan sola scriptura atau hanya Alkitab, 因为呢，有关于唯有圣经这句话， kita tahu bahwa firman Tuhan atau Alkitab pada waktu itu tidak semudah atau sebebas pada hari ini. 当时呢的圣经呢，不像我们今日这样可以自由的阅读。 Saya ingin mengatakan bahwa Alkitab pada waktu itu dipasung di penjara. 因为当时呢，我可以这么说呢，这本圣经已经被禁锢了。
Karena tidak boleh sembarangan jemaat membacanya. 因为不是平常人可以读到的。 Jadi pada waktu itu firman tidak bisa dengan leluasa seperti sekarang kita bisa bawa baca kapan saja. 所以呢，不像我们今天可以随意的携带，可以随意的读。 Oleh karena itu firman Tuhan tidak bisa dipelajari secara leluasa dan pengajarannya itu tidak dengan baik diajarkan kepada jemaat. 因为呢，不能随意读呢，他们有一个不正当的途径来学习这个教导这个圣经。 Khususnya adalah soal sola fide atau hanya iman. 特别是有关于信心上的问题， Kemudian sola gratia atau hanya anugerah. 还有只有关于关于恩典的。 Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang sola scriptura. 今天呢，我们要讲的是唯有圣经。 Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu sekalian, 关于我们的弟兄姐妹们，关于我们自己呢， walau hari ini sudah 503 tahun yang lalu Alkitab sudah bebas, 虽然503年前呢已经自由解放了圣经， apakah jemaat Tuhan dengan begitu bebas dan leluasa juga membaca dan mempelajari firman Tuhan? 是否呢我们也是有自由的来学习圣经呢？ Apakah telah terjadi sebuah pertemuan pribadi dengan firman? 是否我们个人呢已经与神相遇呢？ Karena menurut saya ada 3 makna penting dari firman. 因为从这个神的话语之间有3个重要点， Mari kita pelajari satu demi satu. 我们一起来学习，一一的来学习。 Yang pertama adalah makna firman sebagai kata-kata. 首先就是话语， Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, 在旧约里面， kita membaca tentang firman Tuhan dalam rupa kata-kata atau kalimat. 我们读的是圣经的话语里面呢有句子有言语。 Dalam Mazmur 119, 在诗篇119篇里面， firman Tuhan itu disebut Taurat, 神的话语呢被称为律法、 disebut titah, 法度， disebut peringatan, 或者是警戒， kemudian disebut juga ketetapan, 或者是呢规定、 perintah, 命令、 janji, 喜悦， dan sebagainya. 还有其他的。 Dan ketika kita membaca Alkitab, kita membaca kata-kata 所以呢，我们读圣经只是读这些的话语， atau kalimat yang tertulis di dalamnya. 或者只是里面的句子而已。 Di sana kita berusaha untuk mengingat, menghafal, dan melakukan firman Tuhan. 在那里呢，我们学习呢来背诵，来实行这个认识神的话语。 Nah, di sini firman itu menuntut pendengaran dan ketaatan. 那么呢，这个神的话语呢，要我们的服从。 Salah satu contoh umpamanya Kejadian 2 ayat 16. 就好像在创世纪第2章里面讲说， Ya, ayat 16 dan ayat 17. 创世纪第2章里面说， Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian pasal 2, ayat 16 dan 17. 创世纪第2章16、17节，耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。” Ayat ini kita semua mengenalnya. 这个借的圣经大家都知道， Karena ayat inilah yang tidak didengar dan tidak ditaati. Yang tidak, maksud saya yang didengar tetapi yang tidak ditaati oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa. 因为这节圣经呢是我们知道的，就是我们祖先亚当夏娃不能遵守的。 Dan akibatnya adalah seluruh keturunan manusia berada di dalam kuasa maut dan kuasa dosa. 因此造成了呢，亚当后裔的后裔们呢，都被这个死所掌权。 Jadi tuntutan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam perjanjian lama itu sangat penting. 所以呢，在旧约里面呢，要求
听神的话语、顺服神的话语是很重要的。 Tetapi ini bukan berarti perjanjian baru tidak memiliki firman Tuhan seperti itu. 但并不表示说在新约里面呢不是这样的。 Umpamanya Matius 7 ayat 24. 比如说在马太福音27章 第7章 第7章24 24节， Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. 就好像呢这个人听了神的话以后去实行，就是把他的房屋造在磐石上。 Jadi firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang menuntut pendengaran dan ketaatan. 就是呢要求呢听神的话语的人呢要有顺服的心。 Selain itu firman juga yang terbentuk kata-kata ini juga menuntut kesediaan hati untuk mempelajari dengan seksama dan teliti. 我们信神的人要呢从我们心里面细心的听，细心的做。 Firman Tuhan yang diberikan kepada kita di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu menuntut untuk pembelajaran secara seksama. 因为呢在旧约无论是旧约新约里面的神经话语呢是要我们真心的去做的。 Kita tidak bisa hanya memilih mau membaca perjanjian baru misalnya. 我们不能够选择呢只读新约， Kita tidak bisa juga sebaliknya hanya memilih membaca perjanjian lama. 或者是相反的，我们只选择旧约。 Apalagi kalau kita hanya sekedar mencomot, mengutip ayat-ayat yang kita sukai. 或者是呢，我们只是采摘一部分的这个句子而已。 Salah satu contoh yang sangat baik yang mau memperlihatkan kepada kita bahwa firman Tuhan PL dan PB itu berhubungan adalah di Lukas pasal 24 ayat 25 sampai dengan 27. 在这里呢，在路加福音里面有告诉我们有关于旧约与新约里面的相连的关系。 Jadi karena ini punya hubungan, ini harus dipelajari dengan seksama. 所以呢，我们必须呢融洽的来学习这两处的圣经。 Di Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27 saya bacakan. 在路加福音章25到27节里面说。 Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 耶稣对他们说：“无知的人呐，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。” Di sini kita melihat kaitan atau hubungan yang sangat penting antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. 在这里我们可以看出旧约与新约之间的这个亲密的关系。 Jikalau kita hanya memilih PL atau memilih PB tanpa menghubungkannya, maka kita tidak pernah akan tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang dinubuatkan dan yang digenapkan. 若是我们把旧约与圣经分开来说呢，来研究呢，我们就不知道主耶稣的一切的作为是为了什么。 Itu sebabnya saya tadi berkata firman yang berbentuk kata-kata atau kalimat ini menuntut kita untuk menyediakan waktu hati kita mempelajarinya dengan seksama. 所以呢，圣经里面所说的话呢，就是我们要真心的去研究、去读的。 Kitab suci sudah dibebaskan 503 tahun yang lalu. 这本书呢，已经被解放了503年。 Apakah sebagai umat Tuhan kita sudah menyediakan waktu untuk mempelajari firman Tuhan? 作为呢神的门徒们，是否我们已经预备了把时间来读圣经呢？ Karena kita tahu bahwa sejak perjanjian baru ditulis, 因为自从
新月开始写起头， sudah muncul ajaran sesat. 已经有了一些蛇说， Apalagi sejak reformasi membebaskan Alkitab dari penjara. 特别是呢，把这个圣经呢从这个禁锢里面释放出来， Karena semua orang bebas membaca, bebas menafsirkannya. 因为每一个人都可以读，可以自己解经。 Bahkan hari ini kita melihat bahwa gereja-gereja yang terdiri dari berbagai denominasi itu juga terpecah-pecah. 所以呢，今天呢，一些著名的教会呢都已经呢粉碎了， Semua ini karena membaca dan menafsirkan Alkitab. 因为呢都是因为他们自己的这个认识， Sehingga ini bukan menuntut kita lalu tidak membaca, apalagi tidak mempelajari. Tetapi ini menuntut kita untuk semakin berhati-hati, semakin seksama di dalam mempelajari Alkitab. 这并不表示说呢，我们可以不必去研究圣经、去读圣经，而是呢要推动我们要小心、认真的去学习圣经。 Itulah makna firman sebagai kata-kata. 这就是神的话语，好像语言一样。 Yang kedua, makna firman sebagai pribadi yang menjadi manusia. 第二呢，就是道成了肉身这件事。 Kalau yang pertama, firman itu dalam bentuk kata-kata. 就是呢，从开始，神的话，神就是以话语来说。 Tetapi yang kedua, firman itu menjadi manusia. 第二呢，就是神呢道成了肉身， Firman itu adalah pribadi. 道成就是一个个体， Sebagaimana yang tadi kita baca di Yohanes 1 ayat 14. 就好像刚才我们读的约翰福音里面的说的， Firman itu telah menjadi manusia. 道已经成了肉身。 Dalam PL, kehadiran firman itu sering dimengerti sebagai kata-kata. 因为呢，时常呢说的是神的话语， Tetapi di dalam PB, karena firman menjadi manusia, firman itu bisa dilihat dan dipegang, diraba dan sebagainya. 因为在新约里面呢说呢，道成了肉身是我们可以触摸、可以感触到的。 Umpamanya dalam 1 Yohanes pasal 1, ya, surat ayat 1 yang berbunyi demikian. 约翰一书， Ya, Yohanes. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. 论到起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。 Ya, jadi firman yang bisa dilihat oleh mata, 因为呢，这个我们能够看见得到， firman yang bisa diraba dengan tangan, 我们可以用手触摸得到。 itu yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat. 这是约翰呢，使徒约翰写给他的门徒们的。 Jadi kita melihat di sini, di dalam perjanjian baru, firman menjadi pribadi manusia. 那么在新约里面告诉我们，道成了一个肉身，成了一个个体。 Tetapi Bapak Ibu, ini bukan berarti firman di dalam perjanjian lama itu hanya dalam bentuk kata-kata atau kalimat. 这并不表示说，在这个旧约里面呢，道只是用话语来说出而已。 Karena firman pribadi itu sudah muncul. 因为呢，这个道成个体已经出现了， Hanya belum berinkarnasi menjadi manusia. 只是还没有道成肉身。 Contoh Bapak Ibu, 比如说， 1 Samuel 3 ayat 21. 在撒尔摩记上， 1 Samuel 3 ayat 21. 撒母耳记上第1章， 第3章。撒母耳上记第3章1 Samuel 3 ayat 21. 21节。 Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Perhatikan Bapak Ibu, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. 耶和华又在示罗显现，因为耶和华将自己的话默示撒母耳，撒母耳就把这话传遍以色列地。
Ya, jadi di sini kita memperhatikan Bapak Ibu, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menampakkan dirinya. 就是呢告诉我们耶和华自己把自己显现了出来。 Dengan perantaran siapa? 接着是谁呢？ Di situ dikatakan dengan perantaran firman-Nya. 就是接着他的话语。 Hanya sayangnya kata firman-Nya itu F-nya tidak huruf besar. 只是呢，在圣经里面记载，话语没有用大字写来写， Firman-Nya F-nya huruf kecil. 只是用小写来写。 Padahal kalau kita melihat dan membaca ayat ini, jelas-jelas firman itu adalah pribadi yang menjadi perantara Tuhan. 所以呢，在这里我们读了，已经很清楚告诉我们，神的话语就是耶和华自己。 Ada satu ayat lagi Bapak Ibu di Kejadian 3 ayat 8. 还有呢，在创世纪第3章里面， Saya ingin mengatakan bahwa bahkan firman sebagai pribadi sudah hadir di Taman Eden pada waktu itu. 当时呢，神的话语已经在伊甸园里面显现了。 Kejadian 3 ayat 8. 第3章第8节， Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, dan seterusnya. 就是起了凉风，耶和华神在园中行走。 Kalau kita membaca dengan versi bahasa Indonesia, 这是我们用英文版本来读的话， mungkin kita tidak melihat kalau di situ itu ada siapa di situ. 可能我们没有看清楚，在当时有说是谁在里面。 Walaupun di situ ada kalimat mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. 但是当里面记载着呢，他们听见神行走的声音。 Sebenarnya di dalam Targum ya, Alkitab Targum 就是呢，圣经里面的话语， itu dikalimatkan di dalam bahasa Inggris sebagai berikut. 用英文来说就是这样。 The voice of the word of the Lord God. Jadi bahasa Indonesianya suara dari firman Tuhan Allah. 就是从神的声音里面呢，有从声音里面听出声来。 Ya. Suara dari firman Tuhan Allah. Artinya 声音从神那里说出来的。 ini adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang sudah hadir di Taman Eden. 就是告诉我们，在三位一体的第二个位格的神呢，已经在园中行走。 Ya, kalau kita membaca versi bahasa Indonesia itu hanya tertulis ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. 在印尼本呢，只说告诉我们，他听见在园中行走的声音。 Nah, ketika disebut Tuhan Allah, kita tidak tahu apakah itu pribadi pertama, kedua, atau ketiga. 我们不知道那是哪一个位格里面的神， Tetapi di dalam Targum itu dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah pribadi kedua yang hadir di sana. 但是呢，有圣经说呢，他是在第二个位格的神所行走的声音。 Jadi makna firman sebagai pribadi yang menjadi manusia ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu. 所以道成了肉身这个呢，在我们认知里面呢是很重要的， Karena ini mau menekankan sebuah relasi Bapak Ibu. 因为呢，只告诉我们一个亲密的关系， Contoh saya mengutip Yohanes 15 ayat 5. 就好像在约翰福音15章里面， Ya, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. 我是葡萄树，你们是枝子。 Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, 凡是住在我枝子里面的人， ia berbuah banyak. 他将有结出累累的果子。 Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 因为在我以外，你们不能做什么。 Di sini kita melihat relasi yang kuat antara pokok anggur dengan ranting-ranting. 所以呢，告诉我们呢，关于葡萄树的枝子是如何的重要。 Siapa pokok anggur? Siapa ranting-ranting itu? 谁是葡萄树，谁是枝子呢？ Pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. 葡萄树就是主耶稣， Dan ranting-ranting itu adalah umat Tuhan. 枝子呢就是我们使徒们门徒。Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak.
有信徒在我里面成长的，他将要结出累累的果子。 Ini mau menekankan bahwa ranting itu penting sekali tetap tinggal di dalam pokok anggur. 就是呢，告诉我们呢，枝子呢，牢牢的吸在这个树身上， Ini sebuah relasi. 这是一个亲密的关系。 Dan firman menjadi pribadi, menjadi manusia adalah supaya bisa berelasi dengan umatnya. 就是道成了肉身的神呢，能够跟他的信徒们呢有很好的关系。 Apakah kita memiliki relasi dengan Yesus yang adalah pokok anggur itu? 是否我们与我们主耶稣是葡萄树的很有亲密的关系呢？ Ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, apakah Bapak Ibu membaca secara pribadi dengan pribadi? 是否呢，我们在读圣经的时候呢，只是各自的自己的在读？ Memang di dalam perjanjian lama kita membaca di dalam Alkitab ya, secara keseluruhan di dalam Alkitab kita membaca kata-kata atau kalimat. 因为呢，我们读圣经呢，只是读这些的话语以及这些句子。 Tetapi firman yang dalam bentuk kata dan kalimat ini menjadi manusia, pribadi. 但是这个话语里面呢，就道成了肉身，成为了人。 Sehingga ini bukan hanya sekedar kita membaca kata-kata atau kalimat. 这不单单就是我们单单来读他的话语和句子， Tetapi kita membaca seorang pribadi di situ. 而是我们读一个人的本身。 Nah, ini bukan hanya sekedar kita membaca pribadi, tetapi kita bergaul dengan pribadi itu ketika kita membaca Alkitab. 当我们读这本圣经的时候呢，我们就是跟这个人有沟通、有交通。 Jadi di dalam firman, di dalam PL, kehadirannya itu memang terbatas. 在旧约里面呢，有限制性的出现， Tetapi di dalam PB, Perjanjian Baru, firman itu menjadi manusia. 但是在新约里面呢，这个道、这个神的话语成了肉身，成了人。 Akan tetapi Bapak Ibu, relasi ini jangan dimengerti sebagai relasi mistis Bapak Ibu. 但是这个关系呢，不要成为是迷信的。 Ya, kalau relasi mistis ini adalah orang yang berusaha untuk berelasi dengan sebuah kekuatan atau pribadi. 就是你迷信的话呢，就是把你的关系跟一个神秘的人呢有关系， Untuk mendapatkan kekuatan. 能够得到力量的。 Tetapi relasi dengan Kristus adalah relasi menyerahkan hak hidup kita sehingga disebutkan bahwa bukan kita lagi tetapi Kristus. 就是呢，我们的关系呢，不是我们自己了，而是因为主。 Ya, jadi kalau kita relasi mistis, ketika kita berelasi, kita mendapatkan kekuatan. 要是我们与神秘的人有沟通呢，可能我们得到这一种力量， Kita menjadi hebat. 我们成为有能力的人。 Tetapi ketika berelasi dengan Kristus, kita menyerahkan hak hidup kita. 但是若是我们跟神有关系的话呢，就是我们把自己交托给神。 Yang mau kita tonjolkan dari kehidupan kita bukan diri kita lagi, 在我们生命当中显现的不是我们自己， tetapi Kristus. 而是要表示出神的形象。 Sebagaimana tercatat di Galatia 2 ayat 19 dan 20. 在加拉太书里面已经告诉了我们， Karena Paulus berkata, hidup yang aku hidupi sekarang ini adalah hidup karena Kristus. 因为他说他活着的不是因为自己，而是为着主。 Atau dengan kata lain, hidup yang aku hidupi sekarang ini adalah menunjukkan Kristus kepada orang lain. 就是呢，我现在活着就是为了把主显现给别人看。 Sehingga penting sekali Bapak Ibu ketika kita membaca Alkitab, semakin membaca Alkitab, semakin Kristus yang ditunjukkan, ditonjolkan. 就是呢，告诉我们，我们越读越研究圣经呢，让我们更越想像我们的神一样。 Hari ini Bapak Ibu, setelah kita sekian lama membaca Alkitab, 到今天我们已经读了这么多的圣经， karena sebagai orang Kristen mungkin kita sudah ada yang puluhan tahun. 也许呢已经有几十年的这个信徒的关系了。 Setelah sekian tahun menjadi orang Kristen, siapakah yang paling menonjol di dalam kehidupan kita? 我们已经这么多年的成为基督徒了，我们显现出来的是谁呢？ Bapak Ibu, ini bukan soal hanya sekedar menghafal Alkitab. 我们不单单是要背诵这些圣经，
tetapi semakin mengenal Tuhan Yesus. 而是呢，我们要更认识我们的主耶稣， Karena dia adalah firman yang menjadi manusia, 因为他就是神的话语道成了肉身。 yang ketika kita hidup berelasi dengan dia, kita semakin menunjukkan dia, bukan kita. 所以呢，我们要显现出来的更是他，而不是我们自己。 Dan kemudian firman yang berelasi dengan umatnya bukan hanya berhenti di sana, 我们与主的关系不单单是停在这里， tetapi firman ini mengidentifikasikan dirinya dengan umatnya. 而是神呢自己来与我们人类的一同有关系。 Ini menyamakan, Yesus menyamakan dirinya dengan kita orang percaya. 主耶稣呢，把他自己也称为他是信主的人。 Kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia? 为什么主耶稣要道成肉身呢？ Mari kita melihat Roma 8 ayat 3. 我们看罗马书， Roma 8 ayat 3. 罗马书第8章第3节。 Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。 Jadi firman menjadi manusia selain berelasi dengan kita, firman itu juga ingin menyamakan, mengidentifikasikan dirinya dengan kita. 就是呢，他不单单呢已经成了肉身，而且呢要与我们的，因为我们的罪而与我们同在。 Untuk apa firman mengidentifikasikan dirinya dengan kita? 为什么呢？他要与我们同在呢？ Agar supaya, di sana dikatakan, agar supaya Tuhan menghukum dosa di dalam daging. 因为神要刑罚在我们肉身上的罪， Tuhan mengasihi kita. 神爱我们世人， Dan Tuhan ingin menyelamatkan kita. 神要救赎我们。 Kalau tidak ada Yesus yang menyelamatkan kita, 若是没有主耶稣来救赎我们， maka kita pasti dihukum karena murka Allah karena dosa kita. 那么我们就会因为我们的罪而被受惩罚。 Tetapi karena Allah mengasihi kita, 但是因为神爱世人， mengutus anaknya menjadi daging, 差遣他的儿子为世人， supaya menjatuhkan dosa ke dalam daging. 让这个罪呢跌入的这个肉身里。 Jadi firman menjadi daging untuk menanggung semua dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. 所以这个道成肉身的神呢，就把我们罪呢集中于他一身。 Sehingga ketika Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, itu adalah untuk menerima murka Allah bagi kita. 当主耶稣被钉在十字架上的时候呢，就是代替我们，接受了这个神的刑罚。 Itulah makna firman menjadi manusia. 这就是道成肉身的意义。 Itulah makna firman yang ingin berelasi dan mengidentifikasikan dirinya dengan manusia. 这就是道成肉身的神要与我们人类有好亲 Dan 密 yang 关系。 ketiga adalah Bapak Ibu, 第三点就是 makna firman sebagai yang berotoritas dalam hidup kita. Berotoritas. 神的话语是蛮有权柄的。 Apakah firman Tuhan berotoritas dalam hidup kita, Bapak Ibu? 神在我们生命中是有权柄的吗？ Bapak Ibu, di dalam kita membaca Yohanes pasal 6 ayat 66, 在约翰福音第6章， ya. Pasal 6 66. 第6章66节， Di situ dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 从此他门徒中呢，多有退去的，不再和他同行。 Mengapa banyak murid-murid yang mengundurkan diri, Bapak Ibu? 为什么呢？有很多的门徒们离开他呢？ Karena banyak murid-murid yang pada waktu itu mengikut Yesus mendengarkan ajaran yang keras. 因为当时的门徒们听见了主耶稣很严重的说话，
Ini ada tercatat di ayat 60. 在第60节里面说的。 Di situ dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? 在60节里面告诉我们，他的门徒中有好些人听见了，就说这话甚难，谁能听呢？ Bapak Ibu, apa yang membuat kita hari ini mengikut Yesus? 弟兄姐妹们，是什么原因让你来跟随主耶稣呢？ Pernahkah Bapak Ibu mendengarkan firman yang keras? 你们有没有听过严厉的话语呢？ Ketika kita membaca di pasal 6 ayat 66 ini, 当我们读了第6章66节里面的时候， murid-murid setelah mendengarkan perkataan yang keras dari Yesus sebagai firman, 当时的门徒们听见主耶稣所说的话语， mengambil keputusan mengundurkan diri. 他们决定了要离开他。 Bapak Ibu, apakah kita pernah mendengarkan perkataan keras dari Tuhan Yesus? 弟兄姐妹们，是否你们也有听见过主的严厉的话语吗？ Saya berharap bahwa kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan yang sekedar menyenangkan hati kita. 我们不单单是只要听那些让我们可以喜欢的话语， Tentu saja mendengarkan firman Tuhan itu kita ingin mendengarkan yang bagus, yang baik dari Tuhan. 当然我们是想要听到主对我们所说的话是好的。 Alkitab banyak ayat-ayat yang sangat menghibur dan memberi kekuatan. 因为在圣经里面呢，有许多安慰、坚固我们的话语。 Di tengah-tengah pandemik daripada virus corona pada waktu ini, 在现今的非常时期，这个防疫新冠肺炎病毒的期间， betapa hati kita rindu untuk mendengarkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. 我们是多么希望听见的有鼓励我们的、坚固我们信心的话语。 Tetapi apakah kita siap mendengarkan perkataan keras dari Tuhan? 但是否我们已经准备好了要来聆听严厉的话语呢？ Karena perkataan Alkitab bukan hanya perkataan yang sekedar lembut dan menyenangkan hati, Bapak Ibu. 圣经里面的话语不单单是一些温柔的好听的话语， Di dalam Alkitab ada perkataan yang keras, Bapak Ibu. 在圣经里面也有严厉的话语。 Perkataan keras ini seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di pasal 6 ini. 就好像在神的话语，就好像在这个第6节里面所说的， Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau tidak makan daging dan minum darahku, 就是你们没有吃我的肉，喝我的血， engkau tidak akan mendapat bagian hidupku. 你们就不能够得到我的生命。 Perkataan ini keras. 这句话很严厉， Karena banyak murid-murid yang berpikir bagaimana mungkin kita memakan daging dan meminum darah Yesus. 所以呢，许多门徒说呢，我们怎么可能吃主的血、主的肉呢？ Ini adalah sebuah perintah dari Tuhan. 这是神的命令， Ini adalah firman yang berotoritas. 这是一个权威的话语。 Firman ini memerintahkan agar kita makan dan minum darah, makan daging dan minum darah Kristus. 神的话语告诉我们要吃神主的肉与主的血， Tetapi ini bukan berarti secara hurufiah, Bapak Ibu. 这不单单是只是在这个肉体上而已。 Karena ini sebenarnya artinya adalah percayalah kepada aku yang adalah diutus oleh Tuhan Allah Bapa. 其实它的含义就是呢，你们要相信了奉我差遣来我的神。 Pada saat itu murid-murid yang 12 juga ditanya oleh Tuhan Yesus. 当时呢，也有门徒们问主耶稣： Ya, apakah kalian tidak pergi? 难道你们没有去吗？ Ya, setelah banyak murid-murid yang mengundurkan diri, tinggal 12 rasul. 许多人离开主耶稣，只剩下12个门徒。 Lalu Tuhan Yesus bertanya, apakah kalian tidak pergi? 主耶稣就问：你们不去吗？ Dan Petrus menjawab, 彼得就回答说： Tuhan, ayat 68 dan 69. 在68、69节里面这样说： Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. 西门彼得回答说：主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了
又知道你是神的圣者。 Bapak Ibu, siapakah Yesus bagi kita? 弟兄姐妹们，我们对主耶稣的观感如何呢？ Dalam Alkitab, Yesus berkata, "Aku adalah sahabatmu." 在圣经里面告诉我们，耶稣是我们的好朋友， Yesus adalah juru selamat. 耶稣是我们的救主， Yesus adalah kekuatan kita. 耶稣是我们的力量， Yesus adalah penghibur. 耶稣是安慰我们的。 Tapi pernahkah kita mendengar? 但是否我们有听说过？ Mungkin sering. 也许我们时常听了， Yesus adalah Tuhan. 主耶稣就是神， Yang artinya dia adalah Tuhan yang berotoritas. 就是呢，他是有权威的神。 Apakah hari ini hidup kita adalah hidup yang melakukan kehendak Tuhan? 是否我们在生活中呢，认为呢，神是我们的Kehendak Tuhan. 我们是或者是要靠着神的旨意而行？ Inilah makna firman sebagai yang berotoritas dalam hidup kita. 这就是呢，神的权威在我们生活中的显现。 Bapak Ibu, inilah sola scriptura. 因为就是呢，唯有圣经的意思。 Mari kita memperingati hari reformasi di dalam hidup kita. 我们要在生活中呢，时常记得这个日子。 503 tahun sudah lewat, 503年已经过去了， tetapi hari ini kita harus menghidupi semangat dari reformasi itu. 今天呢，我们要重新的发展起来这个神的话语， Yaitu dengan satu sikap membaca, mendengarkan, mempelajari firman Tuhan. 就是呢，我们要来读，要来学习，要来聆听神的话语。 Dan yang terakhir adalah melakukan firman Tuhan. 最后就是我们要实行神的话语。 Bapak Ibu, tanggung jawab ini tidak hanya sekedar hamba Tuhan yang diserahkan kepada hamba Tuhan. 这个责任呢，不单单是给我们神的仆人们所实行的， Bukan hanya hamba Tuhan yang bertanggung jawab untuk membaca, merenungkan, lalu mempersiapkan untuk disampaikan kepada jemaat. 不是说呢，神的仆人们呢，预备读圣经、学习圣经，就把这个圣经的话语告诉我们。 Tetapi ini harus menjadi tanggung jawab setiap kita di hadapan Tuhan. 而是呢，每一个人在神的跟前，我们都应当这样做。 Karena firman Tuhan Alkitab sudah dibebaskan dari pasungan gereja. 因为呢，圣经已经在经过的监狱里面呢解放了出来， Kita sudah bebas membaca Alkitab. 我们可以自由的来读圣经。 Dan ketika kita membaca Alkitab, kita bukan hanya sekedar membaca kata kalimat. 我们读圣经的时候，不单单只是读而已， Tetapi kita berelasi dengan firman yang adalah pribadi yang menjadi manusia. 而是呢，我们与这个道成肉身的个体呢有亲密的关系。 Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita mau melakukan itu lagi? 弟兄姐妹们，是否我们愿意这样做呢？ Kita ingin lebih dekat dengan Tuhan. 我们愿意更亲近主。 Saya berdoa biarlah sekiranya kita menjadi semakin orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. 我为大家祷告，但愿大家都能够成为更爱主的人。 menghafal Alkitab baik, 背诵圣经是好的， tetapi berelasi dengan Tuhan karena firman Tuhan itu jauh lebih baik. 但是呢，背诵圣经，认识主耶稣呢，更是有亲密的关系更好。 Mari kita berdoa. 我们来低头祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih untuk satu momentum dalam sejarah gereja melalui reformasi. 主啊，我们在这个时刻里面呢，来纪念神的话语的日子里， Firman Tuhan sudah dibebaskan, 神的话语已经被释放， tetapi biarlah itu sungguh-sungguh terbebaskan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. 当我们读神的话语、思想神的话语的时候，我们可以明白。 Kami rindu ya Tuhan boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan ketika kami membaca Alkitab. 我们渴望在读圣经的时候，我们可以清楚明白， Karena semua Alkitab mencatat, menulis tentang Engkau. 因为整本圣经都告诉了我们神。 Tolong kami ya Tuhan. 主啊，帮助我们。 Bapak Surgawi, kami mau berdoa untuk dunia kami.
主啊，我们要为全世界来祷告， Karena sampai hari ini pandemi COVID belum diatasi dengan baik. 因为直到今日呢，这个新冠肺炎特别的时期呢还没有结束。 Kami juga menyerahkan negara kami Indonesia. 我们也把我们的国家印尼交托在神的手中， Kami juga berdoa menyerahkan pemerintahan kami. 也把我们的政府交在主的手中。 Tuhan berikanlah bijaksana 求主赐给他们有聪明智慧， di dalam mengatasi masalah COVID ini. 为了控制这个防疫疫情的关系。 Kami juga berdoa menyerahkan persoalan ekonomi secara khusus bangsa kami. 也为我们民族的经济来祷告， Kiranya Tuhan berkenan berbelas kasihan 求主怜悯我们， agar negara kami ini dapat keluar dari masalah perekonomian, resesi perekonomian saat ini. 让我们的国家可以突破一切在经济上的困难。 Tuhan, kami juga mau berdoa untuk masalah konflik yang ada di Laut Cina Selatan. 我们也要为在中国南海方面的关系来祷告。 Juga kami menyerahkan konflik antara Tiongkok dengan Taiwan. 我们也要为中国与台湾之间的关系来祷告， Tiongkok dengan India. 中国与印度， Tiongkok dengan Amerika. 中国与美国。 Tuhan tolong supaya antar negara semuanya ini dapat mendapatkan sebuah hati yang sungguh-sungguh rendah hati di hadapan-Mu. 求神让他们在可以神的跟前可以放下他们心来，一起来实行这个事。 Kami berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin negara 我们为全体的国家元首来祷告， agar semuanya dapat menahan diri. 他们可以控制他们的情绪。 Bapak Surgawi, kami juga berdoa menyerahkan sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di seluruh Indonesia ini. 我们也要为在全印尼的圣道学校来祷告， Karena COVID hari ini siswa tidak bisa bersekolah seperti biasanya di sekolah. 因为新冠肺炎的病呢，学生们不能来学校上课。 Tuhan kiranya berkenan memberkati, menolong guru-guru yang persiapan mengajar melalui media sosial. 求神帮助每一位老师们都有聪明智慧来预备课，来教导学生。 Tuhan berikan hikmat kepada setiap sekolah kami Kalam Kudus yang ada di Nusantara ini, supaya punya strategi di dalam mendidik anak-anak kami ini. 让我们全国的印尼的圣道学校都有这个聪明智慧来实行这个教育的关系。 Kami juga berdoa menyerahkan gereja Kalam Kudus di seluruh Indonesia ini. 我们也把全印尼的圣道教会交在主的手中。 Tuhan, pakailah kami menjadi alat di tangan-Mu untuk terus tetap dapat memberitakan kasih Tuhan. 求神呢，让我们成为神手中的工具，能够来为主传讲信息。 Biarlah dunia boleh melihat bagaimana umat-Mu yang bersandar kepadamu senantiasa mendapatkan kekuatan. 也让全世界的人看见，依靠神的人可以得到力量。 Kiranya Tuhan memakai kami untuk boleh menjadi berkat dan saksi Tuhan. 求神帮助我们，让我们可以成为神证明见证人，以及有力量来做这些事。 Terpujilah Engkau ya Bapa, dengar doa kami ini. 我们赞美荣耀主的名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih kepada Pendeta Aswin Wijaya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang berbahagia dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Melalui persembahan, kita pun ikut melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Kita pujikan ikut Yesus, bait yang pertama dan yang kedua. Ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat mana
Yesus tempuh jalan bahaya. Badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memperkenan kami, Engkau melibatkan kami dalam karya-Mu yang agung melalui persembahan ini. Biarlah melalui persembahan ini, nama-Mu semakin dimuliakan. Kebenaran firman-Mu dapat tersebar luas di pelosok-pelosok yang belum terjangkau akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan kami yang memberikan persembahan ini. Engkau berikan berkat yang berlimpah kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri kebaktian pada minggu hari ini. Kita pujikan doksologi, kemudian doa berkat oleh Pendeta Titus Lim. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, sesuai dengan bidang dan panggilan yang Tuhan berikan. Dan mari tetap berfokus kepada Tuhan, berserah percaya kepadanya. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, tuntunan, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus senantiasa meneguhkan dan menguatkan kehidupan saudara untuk hidup menjadi saksinya dimanapun engkau berada. Mulai dari hari ini sampai berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, masuk dalam saat teduh. Mohon perhatiannya sebentar untuk membacakan beberapa warta gereja. Warta yang pertama, kebaktian minggu depan tanggal 18 Oktober masih dilaksanakan secara online yang akan dilayani oleh gereja kita dengan pembicara Evangelis Marta Oi. Yang kedua, warta persembahan berkaitan dengan persembahan yang telah Bapak, Ibu, Saudara-saudari kumpulkan dalam tiap ibadah online. Apabila mengalami kesulitan untuk menyerahkan ke gereja atau mentransfer ke rekening gereja atau menggunakan aplikasi pembayaran online, dapat menghubungi majelis atau TU gereja dengan nomor telepon dan hotline yang telah tertera pada jam kerja, supaya pihak gereja dapat mengambil persembahan tersebut di rumah Bapak, Ibu, Saudara.
2 minggu sekali atau waktu yang telah disepakati. Demikian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati.